259 kes kematian dalam tahanan telah disiasat sejak tahun 2000 hingga kini. Jelas timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dari jumlah tersebut 82 kes telah selesai dibuat inkuis, manakala 12 kes inkuis masih lagi berjalan. 82 kes kematian dalam tahanan telah selesai dibuat inkuis. 12 kes inkuis masih lagi berjalan. 100 kes telah diputuskan sebagai no further action, 34 kes dirujuk kepada Timbalan Pandawaraya, 10 kes dirujuk kepada Magistrate, 16 kes lagi dalam siasatan dan 5 kes telah dibuat pendakwaan. Tambah beliau lagi, negeri Selangor yang mencatatkan kematian tertinggi dalam tahanan iaitu 24 kes dari tahun 2000 sehingga tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 22 kes telah selesai inkuis dan 2 masih inkuis. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjawab soalan Wakil PKR Kapar G. Manivanan. Kementerian Kesihatan bertegas untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana premis yang menyediakan kemudahan serta perkhidmatan jangkaan kesihatan termasuk pembedahan plastik tanpa kelulusan atau lesen. Justru itu, kementerian telah mengambil langkah bagi membendung isu pembedahan plastik di pusat-pusat kecantikan termasuk memastikan perkhidmatan jangkaan kesihatan hanya disediakan di fasiliti yang berlesen dengan perkhidmatan disediakan oleh individu yang terlatih dalam usaha meningkatkan kesedaran rakyat. Dewan turut diberitahu jika gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan, seseorang individu terbabit berdepan dengan hukuman sehingga RM300,000 atau 6 tahun penjara atau kedua-duanya dalam hal pertubuhan, perbadanan atau perkongsian serta boleh didenda sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Kementerian sedang mengambil langkah-langkah bagi membendung isu pembedahan plastik di pusat-pusat kecantikan. Antara lain adalah seperti berikut. 1. Memastikan bahawa perkhidmatan jagaan kesihatan hanya disediakan di fasiliti yang berlesen atau berdaftar seperti yang digariskan pada bawah Seksyen 3 dan Seksyen 4 Akta 586. Pusat-pusat kecantikan tidak disenaraikan sebagai salah satu kemudahan jagaan kesihatan swasta yang dikawal sedia di bawah kementerian. Walaupun Dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh Wakil BN Parit Datuk Muhammad Zaim Abu Hassan, Timbalan Menteri menjelaskan orang awam boleh membuat aduan berhubung pembedahan plastik yang dijalankan di pusat kecantikan yang tidak mempunyai lesen di laman sesawang seperti tertera. Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC Datuk Nur Jazlan Muhammad memaklumkan laporan interim Ketua Audit Negara terhadap syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dijangka siap akhir bulan ini tidak akan didedahkan kepada umum. Laporan berkenaan hanya dikemukakan kepada Jawatankuasa PAC untuk penelitian sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan terhadap syarikat pelaburan negara. Diperjelaskan juga, Ketua Audit Negara telah bersedia untuk membentangkan laporan interim 1MDB pada akhir bulan ini yang juga bakal dibentangkan kepada PAC. Saya dimaklumkan oleh Tan Sri tadi bahawa beliau telah bersedia untuk membentangkan laporan awal interim report of the 1MDB seperti yang diarahkan oleh Perdana Menteri pada akhir bulan ini. Laporan interim itu juga tidak akan diedarkan kepada semua ahli Parlimen Persekutuan. Penjelasan dibuat selepas taklimat dengan Ketua Audit Negara rentetan pembentangan siri kedua Laporan Ketua Audit Negara 2015. Bagaimanapun, PAC jelas kecewa serta tidak berpuas hati dengan pembentangan laporan Ketua Audit Negara 2014 siri 2. Ini berikutan terdapat kes-kes pengurusan kewangan yang lemah serta urusan perolehan yang meragukan. Melihat laporan Ketua Audit Negara terutama sekali mengenai universiti yang diberikan otonomi dari segi pentadbiran, tapi kesalahan yang terbuat itu adalah kesalahan yang boleh dielakkan. Itu kita rasa sedikit-sedikit lah.
Dalam masa sama, beliau menyatakan Tan Sri Amrin buang membangkitkan isu-isu yang melanda beberapa kementerian dan agensi-agensi kerajaan dengan beberapa kontrak yang melibatkan nilai mencecah bilion ringgit. Kementerian Pertanian dan Industri Asasani bakal dipanggil PAC memandangkan audit kementerian berkenaan mendapati beberapa urusan yang meragukan, terutamanya dalam projek aquakultur yang dikenali sebagai IZAC yang dilaporkan bernilai 2.4 bilion ringgit. Jelas Datuk Nur Jazlan, prosiding bagi laporan Ketua Audit Negara 2014 Siri 2 bakal dimulakan September depan. Dewan Rakyat meneruskan sesi penggulungan bagi sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-11. Menerusi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menegaskan pihaknya tiada kuasa untuk mengarahkan syarikat telekomunikasi untuk menyerap cukai barangan dan perkhidmatan GST terhadap kad tambah nilai prabayar. Walau bagaimanapun, bagi mengurangkan beban rakyat, syarikat berkenaan telah bersetuju untuk mengurangkan kadar tarif perbualan. Kalau undang-undang ada, memaksa boleh. Tetapi bagi saya, itu bukan dalam kapasiti saya untuk memaksa mana-mana syarikat mengabsorb GST. Misalnya, Maidin pernah kata dia absorb GST. Tetapi selepas itu, selepas sebulan, dia tidak absorb lagi. Apakah kita boleh ambil tindakan undang-undang pada dia? Itu tidak ada peruntukan undang-undang memaksa. Kerana dalam dunia, tidak ada suatu peruntukan memaksa mana-mana industri untuk mengabsorb GST. Jelas Datuk Seri Ahmad Syabri lagi, beliau turut tidak menolak dengan persaingan dalam kalangan syarikat telekomunikasi. Pengguna boleh menikmati pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan. Kalau dia tidak absorb GST tetapi dia mengenakan tarif yang lebih rendah, satu masa nanti saya katakan bahawa call percuma. Apa salahnya? Untuk apa nak ditakskan? Misalnya satu masa nanti, dan ini boleh berlaku apabila mereka mendapat pulangan daripada pelaburan mereka dalam teknologi 2G misalnya, ia membolehkan satu masa nanti call SMS percuma kerana orang semua berpindah kepada data. Sebab itu selepas kerajaan melepaskan apa yang disebutkan floor price tahun 2004 yang disebutkan tadi, harga makin turun melalui pertandingan bebas. Sebab itu saya berani kata sekarang ni tanggungjawab kamu ialah menurunkan lagi harga secara pertandingan, tidak terkejut satu masa nanti, bukan sekarang. Kerana ada negara yang dibuat akhirnya call adalah percuma. Kerana sekarang ni, ya call ada percuma. Apakah kita nak lebih murah lagi? Voice adalah percuma. SMS boleh percuma. Kerana mereka terpaksa berhadapan. Misalnya ada aplikasi WhatsApp misalnya, sudah dimasukkan dalam aplikasinya membuat panggilan. Mereka terpaksa bersaing dengan mereka. Berhubung pemberian netbook 1 Malaysia kepada guru grade 44 ke bawah yang didakwa tidak diterima oleh golongan berkenaan, Datuk Seri Ahmad Syabri menjelaskan pihaknya sudah memberi sebanyak 389,000 unit kepada Kementerian Pendidikan. Namun di atas kehendak kementerian berkenaan dan setelah berunding dengan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, netbook tersebut telah ditempatkan di Makmal Komputer dan Pusat Kegiatan Guru. Serahkan, kecuali ada sedikit lagi di Sabah Sarawak kerana faktor logistik, kami serahkan pada Kementerian Pelajaran dan saya kira ianya adalah keputusan yang dibuat oleh pihak Kementerian Pelajaran. Berhubung dakwaan terdapat 121,000 unit netbook disimpan sebagai stok gantian pula, beliau menjelaskan akan menyiasat perkara tersebut. Namun SKMM bersedia dengan jumlah tertentu sekiranya komputer berkenaan mempunyai masalah bateri atau rosak dan akan digantikan serta-merta.